Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih bagi peluang untuk kita dapat bersama seperti biasalah di waktu malam sebelum daripada kita nak tidur dan sebelum daripada kita nak berehat. Mudah-mudahan mari sama-sama kita mengingatkan apakah yang akan berlaku dengan kita selepas daripada kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan perkara ini akan menjadi perkara yang menyebabkan kita berasa rajin nak buat ibadat untuk nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, sahabat-sahabat saya, serta pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Kita hidup di atas dunia ini, salah satu sifat, salah satu akhlak yang pasti kita kena ada dan kita kena bersifat dengannya ialah sifat zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ialah bahwasanya seorang itu tidak menggemarkan dunia dalam keadaan dia kuasa dan dia milik dunia itu. Berartinya harta benda semua yang dia milik dan kekayaan, paikat, semua yang dia milik daripada kekayaan dunia itu tidak menjadi halangan supaya dia beribadat dan supaya dia sentiasa munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek katanya, amalan dunia dia, harta dia, tak ada sekat dia daripada ingat Tuhan. Tak ada sekat, tak ada menjadikan dia lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik contoh orang yang dinamakan orang zahidin, orang zuhud ini, setengah daripadanya ialah seorang kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang besar-besar dan yang masyhur ini, iaitu Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sayyidina Hasan al-Basri, sungguhnya Hasan Basri ini peranakannya dia dilahirkan di Madinah. Dia dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, iaitu di Mekah lah ni lah, di Madinah. Di masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tahun 21 Hijrah. Berartinya Hasan Basri ini tak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sempat berjumpa dengan kebanyakan sahabat yang masih hidup di masa itu. Sebab itunya dinamakan beliau kibarut tabi'in. Maknanya tabi'in yang besar-besar, yang masyhur. Sayyidina Hasan Basri ini terkenal dengan seorang yang zahid, seorang yang tak ada mewah, seorang yang hidup biasa, seorang yang ada dunia tapi dunia tak boleh berkesan di atasnya dalam melakukan ibadat dan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi budak yang nama Hasan Basri selepas dia beranak di Madinah Al-Munawwarah, dia menghafal Al-Quran sebelum daripada umur dia 14 tahun. Masya-Allah menghafal dah Al-Quran. Ingat dah 14 tahun ni sudah hafaz Al-Quran, sudah jadi Al-Hafiz. Sudah jadi Al-Hafiz. Dan selepas daripada lebih kurang umurnya 15 tahun, dia berpindah daripada kota Madinah pergi kepada bandar Basrah. Ini dinisbahkan kepadanya Basri, Hasan Basri. Dia pindah semasa dia umur 15 tahun, berhijrah pergi kepada bandar yang namanya Basrah, iaitu salah satu muhafazah yang ada dalam negeri Iraq al-an, dalam bandar Iraq ataupun dalam praktik Iraq sekarang. Pada tahun 36 Hijrah, umurnya sekitar 15 tahun. Kemudian di situlah dia mulai belajar ilmu-ilmu fiqh, dia belajar ilmu-ilmu nahwu dan sarah, ilmu Arab, dia belajar ilmu tafsir dan beberapa ilmu yang beliau belajar sehingga beliau boleh jadi muhaddisin boleh kata, sebab banyak dia pergi jumpa dengan sahabat-sahabat, dia jumpa dengan Rasulullah, dia ambil hadis daripada sahabat-sahabat juga. Sebab tu dinamakan dia kibarut tabi'in, makna tabi'in yang besar, tabi'in yang banyak riwayat hadis dan banyak riwayat kisah-kisah daripada sahabat dan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat yang beliau pergi jumpa itu. Kemudian selepas daripada dia belajar, dia boleh jadi orang alim, boleh jadi orang yang kenalkan Allah, orang fiqh, tok fakih, tok fiqh bilang ni dah, orang fakihan, orang pandai ilmu fiqh, orang aliman, orang yang alim, tahu segala ilmu, bidan, hak ni beza sikit, dia banyak beribadat kepada Allah. Jadi seorang yang beribadat kepada Allah, taqiyan, orang yang takwa, takut kepada Allah, dan dia adalah seorang wari'an, orang yang wara'. Ini di antara sifat-sifat yang terpuji yang adanya pada seorang tabi'in yang namanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Untuk kita dengar ceritanya, untuk kita jadi semangat bagi kita, bagaimanakah kita nak jadi orang baik, bagaimanakah kita nak jadi orang molek. Dia mulai dari kecil lagi. Tapi kita jangan risau, kita jangan serabut kalau sekiranya lah ni kita besar dah, kita tak ada mula lagi, Quran kita tak ingat lagi, ilmu fiqh kita ada sikit baru kita tahu, kita ibadat kita pun masih kurang dengan Allah, kita pun tak ada warak mana, hujung jatuh yang tepat Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita. Sebab tunya kita kena azam diri kita masing-masing dalam jalan ni. Aku berada dalam keadaan sekarang ni, aku berazam dan aku cita-cita aku nak beribadat kepada Allah. Aku nak jadi orang yang takut kepada Allah walaupun aku di mana sekalipun. Dalam keadaan mana sekalipun. Setengah daripada soalan yang kita akan bincang di sini, insya-Allah taala bersama. Saya minta siapa yang ada bersama dengan saya boleh komen sikit dah. Siapa ni, Bang Ron Ahmad Lee. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Ron ni duk dengar di mana ni? Duk dengar di mana lah ni? Semoga berada dalam keadaan sihat dan selamat insya-Allah taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saudara-saudara yang saya kasih sekalian, ada orang mari jumpa dengan Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ada sahabat dia lah ataupun orang yang mari nak belajar dengan dia, dah tahu kata Hasan Basri ni orang alim, orang fiqh, tok fakih, tahu ilmu-ilmu fiqh, orang warak, orang banyak ibadat, orang banyak takut Tuhan dan orang warak. Maka dia ada satu tempat di masjid Basrah. Dia duk mengajar di situ. Dan cara dianya ialah memperingatkan manusia supaya mengingat kepada kematian dan apa yang akan datangnya selepas daripada dia mati. Ini banyak cerita-cerita yang Hasan Al-Basri duk dari pengajian dia. Dalam mengajar dia duk sebut-sebut benda ni. Tazkirah seperti kita royak lah. Seperti Tok Guru kita royak bagi pesan ni supaya kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ada seorang mari jumpa dengan Hasan Basri dan dia tanya, ma sirru zuhdika fid dunya? Wahai Tok Guru, wahai Hasan Basri rahimahullah, apakah rahsia kamu ada sifat zuhud, sifat zahid ini, sifat tak ada kandak kepada benda dunia sangat? Tak, rahsia gapo? Buatlah mana boleh menampak tak ada hera langsung dengan dunia hak orang lain duk gebuk-gebuk. Dunia hak orang lain duk cari-cari, dunia yang orang lain pakat duk kejar, duk bubuk dan sebagainya. Engkau ni Syekh Hasan Basri nampak biasa saja. Apa rahsia tu? Pasal nak tahu juga. Nampak demo duk kacau titik peluh ke apa semua bubuk dunia, nampak Hasan Basri biasa. Orang nak bubuk nak kaya dia biasa. Orang nak bubuk pekat dia biasa. Jadi biasa saja. Maka Hasan Basri jawablah ada soalan yang ada orang tanya dia ni dengan empat perkara ni. Empat perkara ni mudah-mudahannya kita boleh bicara bersama insya-Allah. Yang pertama, qala alimtu anna rizqi lan ya'khuzahu ghairi fa atma'innu qalbi. Alimtu anna rizqi, aku tahu bahawasanya rezeki tu orang lain tak boleh ambil. Rezeki hak Tuhan cadai kat aku, orang lain tak boleh makan cerak. Maka hatiku tenang. Hak ni yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Rezeki yang kita nak suap masuk mulut kita, kalau bukan rezeki kita, jelik tu baik berat. Itu ke? Cerak-cerak ni kalau bukan rezeki kita, tu baik. Dalam mulut dah ni pun tak seterlai masuk tekak lagi. Jelik tu baik berat. Apa tah lagi hak duk di tangi, apa tah lagi hak duk di saudara kita ataupun dalam kocek kita. Jadi Hasan Basri rahimahullah taala, salah satu sebab yang pertama yang buat dia timbul perasaan zuhud, tak ada kandak kepada benda dunia sangat, ialah rahsianya ialah dia tahu bahawasanya dia tahu dengan cara yakin bahawasanya rezeki dia ni tak ada boleh orang ambil. Maka hati dia pun tenang, tak ada serabut. Begitu juga kalau rezeki tu hak kita, buat rupa mana pun akan jadi hak kita semata. Kita usaha sikit pun jadi hak kita dah. Dengan kadar kita doa pun kadang-kadang pun dia mau buat dah hak kita. Kerana rezeki ni ada rezeki cari, rezeki datang. Rezeki cari ni kita kena usaha cari, kerja, kejar apa semua. Ada rezeki datang, kabar-kabar rezeki mari kat kita. Tapi itu dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itunya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takut kepada Allah, Allah Taala akan buka jalan keluar bagi kesempitan yang dia duk timpa dan duk kena, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rezeki kepadanya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dengan sekira-kira dia tak ada seka langsung. Duk dia cuba kita tengok, duk dia ada orang waris beraya sakut tak sampai rumah. Kita duk dalam rumah tak tahu. Duk dia kita tengok leaga mutu ada. Ada buah dia mau bagi buah dia. Dah ni buah dia mahal ni. Jadi apabila rezeki tu hak kita, walaupun kita ada rumah, kita tak ada rumah pun orang mai wis mata. Dan sebaliknya, kalau rezeki tu bukan hak kita, kita kena yakin juga. Duk le tangan kita dah pun tak boleh makan. Duk le mulut dah pun tak boleh telah. Tak turun tekak, tak turun le perut. Dan ajal manusia ni apabila habis rezeki, maka ajal marilah. Ajal maknanya siapa masa kita tinggal dunia. Siapa masa kita mati, apabila rezeki kita ni habis. Kena yakin situlah. Hasan Basri ni ada jawabnya, ini adalah rahsia yang pertama. Wa alimtu anna amali lam yakum bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Rahsia yang keduanya yang menyebabkan aku ada perasaan zuhud dan ada sifat zahid ini, dia katanya, aku tahu bahawasanya amalanku ni, pekerjaan aku yang aku buat ni, kerja harian dan ibadat-ibadat aku ni, sama ada harian kerja dunia ataupun ibadat akhirat,
Tak ada orang lain boleh buat rati daripada aku. Maka aku sibuk-sibuk, aku kacir-kacir, aku tebing, aku peluh dengan dia. Tahu dah kata orang tak boleh rati. Kalau kita tak semaya, orang nak rati kita tak boleh. Lepas tu, buat sendiri. Kau duk hidup ni. Itulah kebajikan yang kita duk tunggu-tunggu kita nak buat. Nanti anak kita nak buat bagi kita. Nanti saudara sayang kita nak buat bagi kita. Dan nanti orang baik nak buat bagi kita. Kalau kita boleh buat lah ni, atau buat sendirilah. Tahu harta banyak. Kalau sekiranya anak tak ingat kat kita, tak ada. Tak baca kulhu. Tak baca doa. Makan cara dia. Sebab tu dia katanya, aku tahu bahawasanya amalan yang aku buat ni tak boleh orang lain buat rati. Maka aku buat sendiri. Aku sibuk-sibuk dengannya. Aku tak gaduh dunia. Kadang-kadang itu saja. Ni Hasan Basri ni dah. Dan yang ketiga dia katanya wa alimtu anna rabbi muttali'un alayya. Aku tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku tu duk tengok aku. Fastahyaitu an uqabilahu ala maksiatin. Maka aku malu nak jumpa dengan Tuhan dalam keadaan aku duk buat maksiat. Duk buat benda-benda yang langgar pada Tuhan. Duk buat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu bagi maksiat. Kita semua tahu kata Tuhan tengok kelakuan kita. Sama adakah kita duk sore ataupun kita duk ramai-ramai. Sama adakah kita duk waktu siang hari ataupun di waktu malam. Kita duk dalam bilik sore ataupun kita duk dapat khalayak orang ramai. Tuhan tahu belaka, Tuhan tengok belaka. Dan bukan sekadar dia tengok, apabila Allah Subhanahu wa taala tengok, melihat, maka dia akan membalaskan di atas amalan yang kita lakukan. Kalau sekiranya amalan kita ada baik dan benda tu adalah yang kita minta-minta dan kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala dan akan bagi syurga kepada kita. Sebaliknya, kalau sekiranya amalan yang kita lakukan itu daripada amalan jahat, amalan dosa, amalan yang melanggarkan perintah Allah dan tak betul dengan cara yang Rasulullah SAW hajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang sangat pedih juga, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hasan Basri dia katanya, apabila aku tahu dan aku yakin kata Allah Subhanahu wa taala tengok benda yang aku lakukan, setiap gerak-geri yang aku buat, maka aku malu nak jumpa Tuhan dalam keadaan aku duk buat maksiat. Kalau itu, aku kacir dan aku tebang dan aku sungguh-sungguh dalam melakukan taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahsia yang ketiga. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu lagi rahsia yang keempat yang patut kita tahu juga sini. Di antara benda-benda yang nak buat bagi kita ni rasa tupu sikit dengan dunia. Dan nak rasa gemar untuk nak menuju ke akhirat. Untuk nak buat amalan-amalan akhirat. Hasan Basri katanya yang keempat, wa alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu zada li liqa'i rabbi. Wa alimtu annal mauta yantaziruni, dan aku tahu bahawasanya mati tu duk tunggu aku. Sebab kita semua ni berjalan umur kita sampai tahap mati. Seolah-olah mati duk tunggu sini. Seolah-olah semua wah. Kita duk jalan sampai sini. Umur kita 50, umur kita 40, umur kita 60, jumpa dengan mati. Aku tahu bahawasanya mati duk tunggu dak apa tu. Maka aku sediakan bekalan untuk aku nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekalan kita sudah tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kamu berbekal, siap bekal-bekal molek nak pergi jauh ni. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan kamu ialah takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
aku sediakan amalan-amalan dak dali demo malah nak kecek harimu cara kok ku. Aku sendiri ni masih kurang lagi, ibadat aku masih kurang lagi, aku duk buat lah ni tak cukup lagi. Banyak lagi yang aku kena buat. Banyak lagi ketaksiran yang aku kena baiki. Banyak lagi kesalahan yang aku kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan dosa-dosa aku. Kau duk sore setara tu, kalau duduk dengan orang ramai, teruk lagi aku ni. Tak. Kecek hak orang lah, duk mengupat demo lah, duk tipu demo lah. Duk gitu gini lah, dah buat benda-benda yang maksiat. Maka dia katanya, aku tahu katanya aku nak pergi jumpa dengan mati, dan mati duk tunggu. Dan benda ni kita kena yakin. Mati ni kejut lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, mati ni tak kira tua muda. Tak kira masa. Tak kira umur banyak mana. Tak kira di mana. Tak. Mati ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila mari ajal, siapa masa, tak boleh nak lambat walaupun seminit dan tak boleh nak pergi dulu walaupun seminit juga. Tak boleh. Kata seminit, saat, 1 detik, 1 winati aja. Tak boleh tak. Sebab tunya kita kena buat persiapan. Mudah-mudahan kita pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok. Allah Subhanahu Wa Taala redha dan suka kepada kita. Dan kita berdoalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dengucap dulu pada kita nak meninggal dunia. Dengan kita banyakkan doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Bakat-bakat katalah doa ni. Doa yang pendek saja tapi makna lebih luah dan lebih bernilai dan berharga sekali. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta husnul khatimah, minta elok kesudahan, makna minta mati dalam baik. Dan orang kita mati orang baik, mati dalam baik ni matilah mana? Mati dah lembek, mati lehong mati dalam keadaan kenyir perut. Bukan, semua tu bukan. Mati dalam keadaan duit dah penuh pokok, duit dah juta. Mati tak kereta bank, mati tak umur dah karahat besar. Tak okey semua. Orang yang mati molek ni ialah orang yang mati dengan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi katanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya belum pada dia nak suk nyawa atas dunia ni dengan katanya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia boleh masuk syurga. Ini benda hak Nabi ayat, bukan saya ayat ni. Saya cuba menyapa saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni sahabat-sahabat yang duk tegur mari ni. Tak. Salam Abah. Waalaikumsalam Halizah. Waka Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tolong share sikit supaya dimanfaat dan faedah kepada saudara-saudara kita yang lain lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita buat lagi contoh daripada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ini supaya hati kita jadi tenang. Supaya kita berasa nak buat ibadat sebelum daripada kita mati. Supaya yang ketiga, supaya kita malu kepada Allah ketika kita nak pergi berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita nak buat maksiat. Dan supaya kita sediakan bekalan kita. Dan kita sudah maklum bahawasanya sebaik-baik bekalan ialah taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk dengar ataupun yang akan dengar selepas pada ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala biwasa hati kita ada perasaan dan sifat zuhud. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Taala juga kesudahan kita ini dalam kesudahan yang baik. Dengan kita selalu baca doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
mintalah kami mati dalam keadaan baik. Nak dak mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik ialah mati dengan kita mengucap, dengan kita sempat kata kalimah tauhid. Itu adalah hati yang ada cahaya, hati yang ada nur. Orang yang sentiasa mikir dan juga sibuk dan juga ada rasa duka cita kalau sekiranya dia tak ada nak buat benda-benda akhirat. Orang yang duk mikir hal dunia jadi gelap hati. Adapun orang yang duk mikir hal akhirat, duk serabut dia tak ada nak semaya jemaah, duk serabut dengan sebab dia tak ada nak baca Quran sehari semalam dia ni. Duk serabut dengan sebab dia tak ada nak sedekah walaupun 10 kok, 20 kok sehari. Serabut. Duk serabut benda-benda yang bersangkut dengan akhirat ini. Sebagaimana kita dengar dah benda-benda ni, Sayyidina Uthman bin Affan katanya, hamul akhirati nurun fil qalbi. Orang yang duk serabut, duk rasa duka cita, benda-benda yang sangkut paut dengan akhirat, jadi cahaya dalam hati. Maksudnya hati dia cerah supaya dia nak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dia nak mendekat diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya pesanlah kepada diri saya sendiri insya-Allah taala dan kepada kita semua, marilah sama-sama kita berusaha dan kita tebang, kita kacau, kita kejarkan amalan-amalan akhirat supaya jadilah kita ini daripada ahli jannatul firdaus, di antara orang-orang yang dapat masuk syurga firdaus Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doa yang saya baca saat ni, boleh kita bacalah di setiap keadaan, lepas semaya kita. Lepas semaya baik sekali ataupun dalam sujud akhir, ketika kita sujud dalam semaya tu boleh kita baca Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta mati dalam keadaan baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau tak tidur lagi dalam masa learning ni, ataupun kita dengar esok lusa, atau bila kita dengar suara ni, kita ingatlah belum ada nak tidur, saya nak bersesa, jangan lupa kita baca surah Al-Waqi'ah. Suratul Waqi'ah. Panjang sikit tak apa, tapi kalau baca semua insya-Allah taala, orang yang sentiasa baca setiap malam suratul Waqi'ah ni, Nabi katanya lam tusibhu faqatun abadan. Dia ni tak akan tipu, tak akan kena sifat ataupun tak akan tipu di atasnya susah kesusahan, kefakiran, kemiskinan selama-lamanya. Kalau kita nak banding mudah-mudah katanya ayat kaya. Ayat kaya. Maknanya dia tak kena susah, kaya lah. Di hati kita tak serabut, seni lah. Sebab tu kita bacalah suratul Waqi'ah setiap malam. Nak baca pergi mana tak apa, lepas ngorek ke, lepas isya, belum nak tidur kan. Kalau tak boleh baca malam ni, malam esok nak usah. InsyaAllah ta'ala kita nak baca suratul Waqi'ah belum daripada kita nak tidur. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a suratul Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa-siapa yang baca suratul Waqi'ah setiap malam, baca setiap malam insya-Allah taala, orang ni lam tusibhu faqatun abada, dia tak akan kena, tak akan tipu susah dan fakir di atasnya selama-lamanya. Hadis Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan kita dapat amal bersama insya-Allah. Malam ni rasanya sekadar ini. Terima kasih di atas semua yang ikut hadir. Terima kasih yang tolong share. Dan insya-Allah taala kalau tak ada keuzur ke mana, malam esok kita jumpa lagi. Pukul 9 lebih. Pukul 9 lebih kurang, 9.30 ada kerana ada kerja. Tak ni duk kerja kat masjid ke apa sikit lebih kurang tak. Jadi mari lambat sikit. Walaupun lambat, mudah-mudahannya apa yang kita muzakarah pada malam ni agar menjadi faedah dan menjadi peringatan untuk diri saya dan untuk semua muslimin muslimat yang berada pada malam ni dan yang mendengar suara ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala catatkanlah kita ini daripada orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatkan pada rezeki-rezeki kita dan beri sihat tubuh badan kita, dan Allah Taala baikkanlah anak cucu kita dan isteri-isteri kita dan suami-suami kita, dan akhir sekali semoga Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita di alam akhirat esok insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi insya-Allah taala. Apa yang baik itu daripada Allah, dan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan dalam tutur cara, dalam bahasa saya, dalam pemberian saya, itu daripada kejahilan dan ketaksiran saya sendiri. Akhir pada malam ini yang katanya, aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.